Hai semua, Assalamualaikum. So hari ni kita akan belajar tajuk baru yang saya dah suruh buat nota hari tu. Untuk kamu, bila kamu dah buat nota tu, kamu dah baca sikit. So bila dah baca sikit, maksudnya kamu dah pandai sikit. So kamu dah tahu benda tu. Okay? So hari ni kita akan belajar 5.6 interference gelombang. So hari ni, mana pen? Allah. So nak warna pen, nak warna blue lah. Okay, hari ni kita akan belajar interference gelombang. Okay, yang pertama adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini menghuraikan prinsip superposisi gelombang. Dan yang kedua, kita nak huraikan corak gelombang interference dari segi air, bunyi dan cahaya. Gitu. Okay, so interference ada R sini, sorry. Interference gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Kalau superposisi ni kata mudah dia adalah bila dia bertembung. Bila contohlah satu gelombang daripada kanan, satu lagi daripada kiri. So bila dia superposisi ni maksudnya dia serentak. What will happen? Okay? Tapi syarat dia kena ada dua atau lebih lah. Kalau satu-satu dia saja takkan jadi apa. Dari sumber gelombang yang koheren. Okay. Sumber gelombang yang koheren. Sumber gelombang yang koheren. Macam mana kita nak tahu sumber gelombang tu koheren? Okey, dia ada dua. Sumber gelombang yang koheren bila yang pertama adalah frekuensi. Dua gelombang adalah sama. Sama. Kena ingat ya, frekuensi dia sama. Maksudnya macam ni ya, contoh. Okey, ini adalah gelombang P dia ke kanan, ini adalah Q ke kiri. Dia punya frekuensi dia sama. Contoh frekuensi untuk Q ni 10, gelombang Q ni. Dan gelombang P ni frekuensi dia pun 10. So, gelombang dia sama, so dia koheren. Okey, ada satu lagi. Yang kedua adalah beza fasa adalah tetap. Okey, beza fasa ni maksudnya contohlah bila ada gelombang. Ni garis-garis. Ini ada gelombang lagi. Okey, jarak ni sama. Bila jarak ni sama, nanti bila dia bertembung, dia akan berlakulah interference membina tu. Sebab dia bertembung pada titik yang betul. Kalau dia tak tetap jarak dia, nanti tak bertembung lah. Tu tak terjadilah interference membina. Okey? So, itulah namanya koheren. Okey, next. Interference membina ni ada dua. Yang pertama adalah situasi yang pertama bila puncak bertemu puncak. Okey. Macam mana maksudnya puncak bertemu puncak? Maksudnya macam ni. Okey. 1, 2. Ini adalah gelombang P. Dia ke kanan. Ini adalah gelombang Q. Dia ke kiri. Maksudnya ini gelombang lain, ini pun gelombang lain. Tapi diorang akan bertemu. Ini adalah sebelum superposisi lah. Sebelum dia bertembung. Sebelum superposisi. Okey, kalau semasa superposisi, what will happen? Semasa superposisi. Okey. Dia akan jadi macam ni. Semasa superposisi dia, bila dia bertembung, dia akan jadi macam ni. Very big one. Why? Because yang ini adalah 2A. Okey, so bila dia bertembung, ini katakan ini adalah A dan ini juga adalah A. So, A plus A sama juga dengan 2A. So, bila bertembung, dia akan jadi macam ni. Okey? So, kalau selepas superposisi pula, what will happen? Selepas superposisi, dia akan jadi macam ni. Okey, macam tu. Ini adalah masih sama A dia. Ini pun A juga. Ini adalah Q dia ke kiri. Masih lagi ke kiri. Dan ini adalah P ke kanan. Okay. So macam ni lah. Katakan permulaan dia. Mana? Okay. Katakan permulaan dia ini adalah PQ. So dia jalan. And then dia bertembung. And then dia lalu. So dia akan macam biasa balik. Okay. Cuma dia berubah macam tu je lah. Okey, ini adalah bila puncak dengan puncak. Interference membina ada dua. Puncak-puncak, lembangan dengan lembangan. Lembangan tu apa pula? Okey, ingat balik dalam
tajuk yang kita belajar sebelum ni. Okey. Ini adalah puncak. Ini adalah lembangan. Okey, so bila lembangan bertemu lembangan. Okey. So, maksudnya macam ni Contoh macam Okey. So, ini adalah P ke kanan, ini adalah Q ke kiri. So, ini adalah negatif A. Ini pun negatif A. So, lembangan bertemu lembangan. This is lembangan, okey? Ini adalah sebelum dia bertembung, sebelum superposisi. Okey, kalau semasa superposisi, what will happen? Superposisi. Semasa superposisi, dia jadi macam mana? Okey, dia jadi macam ni. Tada! Okey, so this adalah negatif 2A. Bila dia bertembung, macam tu, dia makin dalam lah. Superposisi membina kalau lembangan tambah lembangan. Maksudnya dekat sini negatif A plus negatif A, kita akan dapat negatif 2A. So that's why dia jadi macam ni. Kalau selepas superposisi, dia akan sama macam sebelum, cuma kedudukan dia berbeza. Selepas superposisi, dia akan jadi macam ni. Okey. Ini adalah P ke kanan, ini adalah Q ke kiri. Okey? Boleh? Ada dua. Satu, puncak bertemu puncak. Dua, lembangan bertemu lembangan untuk interference membina. So, interference memusnah jadi macam mana? Bila puncak dia jumpa dengan lembangan. Satu gelombang puncak, satu lagi gelombang lembangan. Lembangan. Okey, maksudnya macam ni. So, macam ni. Okey, ni adalah puncak dan lembangan. Macam tu sikit. Ini adalah P dia ke kanan, ini adalah Q dia ke kiri. Okay, this is negatif A dan ini adalah A. Ini adalah sebelum superposisi ataupun sebelum dia bertindan lah. Sebelum superposisi. Semasa superposisi, what will happen? Semasa superposisi. Okay. Semasa superposisi, guess what? Okay, semasa superposisi, dia jadi garis yang straight sahaja. Sebab apa? Sebab bila A plus negatif A sama dengan kosong. So, dia tak ada. Macam satu bawah, satu atas. Oh, mana? Satu atas, satu bawah. Bila dia bertembung, dia straight je. Tak ada apa. Sebab tu dia interference memusnah. Okey, dia tak jadi apa. Letak ke atas ke, letak ke bawah ke, memang dia musnah terus. Dia garis yang straight sahaja. So, selepas superposisi. Selepas superposisi, dia akan jadi macam mana? Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, macam tu. Macam tu. Ini adalah Q tadi. Q ke kanan, ini adalah P ke kiri. Okey? Itu adalah interference memusnah. Okey. So, kita akan belajar pula dari sudut interference gelombang air. So, kat sini, mana pen cikgu? Okey. Ini ada dua sumber, S1 dan juga S2. So, ni adalah gelombang air dia lah. So, dia akan berlaku lah interference. Interference. So, dekat kawasan cerah ni adalah, dia adalah interference membina. Interference membina kan? Interference membina bila puncak bertemu puncak. Kawasan cerah, okey. Kalau kawasan gelap ni pula, dia interference membina juga. Interference membina, tapi dia adalah lembangan, okey. Lupa pula dah. Lembangan bertemu lembangan. So, dia jadilah kawasan yang gelap ni. Okey, garis kelabu ni is apa? Ini garis kelabu ni adalah, apa dia? Dia adalah puncak bertemu lembangan. Okey? Ataupun dia interference memusnah lah. Okey, interference memusnah. Okey. So,
So nampak tak beza dia? Ini kawasan cerah adalah interference membina, kawasan gelap interference membina juga, cuma dari sudut lembangan. Lepas tu adalah antidot ni, garis kelabu ni adalah interference memusnah, iaitu puncak bertemu lembangan. So dia jadilah garis straight macam tu. Okey, itu adalah untuk gelombang air. Kalau interference gelombang cahaya pula macam mana? Okey, kalau interference membina ni adalah mestilah kawasan yang cerah. Ni, okey, kawasan yang cerah ni adalah interference membina. Interference membina, manakala interference memusnah adalah pinggir gelap. Interference memusnah. Okey, so kita boleh, dia ada dua alur saja. Kalau kita guna gelombang cahaya, kita gunakan, selalunya kita akan buat eksperimen Dwi-celah Young. Young tu nama saintis yang menjumpai inilah, yang mengatakan bahawa cahaya adalah gelombang. Okey, eksperimen Dwi-celah Young. Okey, Dwi-celah Young. Sorry, cikgu akan perbaiki tulisan cikgu lepas ini. Itu saja. Ingat yang cerah adalah interference membina, manakala interference memusnah adalah pinggir gelap. Okey, itu untuk interference gelombang cahaya. Macam mana pula kalau interference gelombang bunyi? Okey, yang bestnya pasal bunyi adalah kita tak boleh nak nampak pun. Gelombang ni kita tak nampak. Macam kita cakap ni kita tak nampak gelombang tu. Kalau gelombang air kita buat eksperimen nampak bentuk dia. Nampak bentuk dia. Macam tu. Kalau gelombang udara. Kan. Tadi gelombang apa? Gelombang cahaya. Gelombang cahaya pun kita boleh nampak. Kan ada hitam putih kan. Tapi kalau bunyi kita tak nampak. Bayangkan kalau kita nampak gelombang dia. Oh my god. So, macam mana kita akan guna OSK ni? Ini adalah satu macam orang kata apa, penjana isyarat audio macam tu lah. So, bila kita boleh gunakan benda ni, apa yang nampak adalah kita boleh kesan dari sudut dia punya kat skrin tu je. Kalau dekat yang ni adalah interference memusnah. Interference memusnah. Bunyi dia memusnah. Bunyi dia, okey, tulis cantik sikit. Bunyi dia perlahan. Dekat sini. Nampak tak dia punya signal ni kan? Slow je kita dengar. Tapi dekat interference membina ini, interference membina, kita dapat dengar suara yang kuat. Bunyi kuat lah. Sebab tu dia punya gelombang tu macam tu. Okey? Itu saja. Dia macam ni je lah sebab kita tak boleh nampak kan. So dia hanya kat skrin je lah kita boleh tahu yang dia ada interference, berlakunya membina dan memusnah. Itu saja untuk kelas hari ini. Kalau ada apa yang tak faham, boleh tanya saya, ataupun saya terang tak faham, you know what, saya boleh je jawab personal. Tak ada masalah. Just ask me questions dan saya akan cuba sehabis baik. Terima kasih. Bye.